Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, hadis yang berikutnya ialah fadlullah ta'ala wasi'atu rahmatih. Fadlullah ta'ala wasi'atu rahmatih, kelebihan Allah subhanahu wa ta'ala dan keluasan rahmatnya. Wa an Abi Dzarin radhiyallahu an anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun. Inna lakum bikulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amri bil ma'rufi sadaqah wa nahyi an munkarin sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr? Qal ara'aytum law wada'aha fi haram akana alaihi wizr? Kadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajr. Rawahu Muslim. Daripada Abi Dzar radhiyallahu an. Abu Dzar kita dah sebut dalam hadis yang lepas tentang latar dia. Anna nasan min ashabi Rasulillah, bahawa sekumpulan manusia ataupun sekelompok orang daripada ashabi Rasulillah, daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni dari segi istilah kita dah sebut hari itu, iaitu man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata alal iman. Siapa yang jumpa dengan Nabi, beriman dengan dia dan mati di atas iman. Kalau jumpa dengan Nabi, Abu Jahal pun jumpa juga. Man laqiyan nabi, kena syarat pertama sahabat ni kena jumpa Nabi. Jumpa sudah, tak tengok pun tak apa, kena jumpa ya. Sebab ada sahabat yang jumpa Nabi tapi tak tengok. Seperti siapa? Seperti sahabat yang buta, Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dia jumpa Nabi tapi dia tak tengok. Ada orang Nabi berurusan dengan dia, Nabi hantar surat ke dia, dia balas surat ke Nabi, dia kenal Nabi, Nabi kenal dia, tapi tak jumpa, tak kira sebagai sahabat. Seperti Najasyi, Ashama, Maharaja Habsyah, dia tak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang bila dia tak jumpa, dia tak jadi sahabat lah. Ada orang Nabi sebut nama dia, tapi Nabi tak jumpa dengan dia, dia pun tak jumpa lah dengan Nabi, dia tak sahabat. Seperti Uwais Al-Qarni,
Uwais Al-Qarni yang Nabi sebut akan datang, sayati ilaikum Uwais, akan datang kepada kamu Uwais. Uwais Nabi sebut tentang dia. Nabi sebut mustajabnya doanya dia dalam hadis Muslim. Nabi suruh sahabat-sahabat bila jumpa Uwais minta supaya Uwais doa supaya Allah ampunkan dosa. Uwais tak jumpa Nabi, tapi Nabi sebut nama dia. Sebagian ahli hadis sebut Uwais tabi'i yang paling afdal, tapi dia tak dapat maqam sahabat. Kerana syarat sahabat kena apa? Kena apa? Kena jumpa, kena laqi, dia panggil liqa, kena luqya, subutul luqya, kena sabit berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok tak tengok? Tak. Abdullah bin Maktum jumpa Nabi. Nabi tengok dia. Dia tak pernah tengok Nabi, dia buta. Tapi dia sahabat Nabi. Jumpa tak padan lah. Pasal Abu Jahal pun jumpa lah, Abu Lahab pun jumpa lah. Mesti wa amana bihi, kena beriman dengan Nabi. Beriman ni, jumpa beriman dua syarat lah. Tapi ada juga yang beriman lepas tu jadi kafir, kufur, seperti golongan munafiqun. Dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim. Mereka itu beriman kemudian kufur, Tuhan tutup pintu hati mereka. Abdullah bin Ubay bin Salul, ramai lagi yang murtad, termasuk yang murtad selepas Nabi wafat. Dia tak boleh, dia syarat beriman dengannya dan mati di atas iman. Yakni sampai jumpa Nabi, beriman dengan Nabi dan mati atas iman, dia sahabat. Tu ada orang abang kata Nabi duk main majlis dia kekok lerah ni sahabat Nabi ke depan ni? Ha? Anna nasan min ashabi Rasulillah qalu lin Nabi, sebahagian sahabat Rasulullah kata kepada Nabi. Nabi ni kita lin Nabi dua boleh baca qiraat. Al-Asma'i dia baca kerana dia daripada naba, dia jadi Nabi, dia baca. Ada yang lain membaca dengan Nabi. Sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlu dusuri bil ujur. Wahai Rasulullah, ahli dusur. Ahli dusur ni orang-orang ada harta. Dhahaba ahlu dusur bil ujur, orang yang ada harta pergi dengan membawa berbagai pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka tu semayang macam mana kami semayang. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa macam mana kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Hak ni kami tak ada. Tang semayang tu boleh lah, tang sedekah tu boleh lah, tapi tang harta ni kami tak ada. Sahabat komplain, bukan komplain tak puas hati kat bobo tu, duk fikir macam mana kami ni nak boleh pahala macam mereka juga. Kerana Quran kata wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Pada yang demikian itu, syurga hak Tuhan janji itu, lumba-lumba lah orang yang berlumba-lumba. Berlumba ni berlumba ke arah buat baik. Ada orang dia berlumba benda hak tak belah baik, kacau. Masjid, orang main masjid, orang main masjid ni ke arah nak buat baik, tapi kadang orang main masjid nak buat kelab, kacau. Dia jadi buat masalah. Tu imam baca menangis, dia komplain, pasal apa menangis? Jadi masalah kat dia. Tu imam tak mai, banyak kali tak mai, bertahun-tahun tak mai, kita tukar tu imam.
Oh, dia komplain pasal lepas tukar, kesian kat Tok Imam. Lepas tu Tok Imam Tok Imam hak mai ni tak sihat tak mai, dia komplain, mana boleh Tok Imam tak mai. Hak dia berkenaan tu tak apa. Jadi dia mai nak cari masalah. Masjid tak boleh buat yang tu. Syaitan kalau pergi naik kelab senang, tapi kalau main masjid payah. Jadi masalah. Jadi dia sentiasa fikir kok mana nak pergi jadi masalah. Jadi orang bila main masjid, jangan cari masalah, nak bagi selesai. Tok Imam menangis, susah. Tok Imam baca sedap sangat, tak kena. Tok Imam baca tak tahu, suara tinggi sangat tak boleh, dia terkejut. Mai Tok Imam baca pelan. Nak buat kedai kopi, pergi kat kedai mamak. Masjid ni tempat orang mengaji. Nabi SAW sebut, la hasada illa fi ithnain. Tidak ada hasad melainkan dalam dua perkara. Rajulun atahu Allah Al-Quran fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Nabi kata tak ada hasad dengki ni melainkan pada dua benda. Hasad ni hasad dalam bahasa lah. Hasad sebenarnya hasad ni dari segi bahasa dia tak elok. Apa maksud hasad? Hasad kat aku, maksudnya dia harap hak mana ada kat kita ni hilang. Hak tu hasad. Tapi kalau dia teringin nak jadi macam kita, hak tu kita panggil ghibtah. Yang tu kita panggil ghibtah. Hak tu tak apa. Tapi bila dia tengok pasal apa dia tu kaya sangat, bila dia nak miskin, tu hasad lah. Dia tengok orang tu segak sikit, dia ni mau demam orang bagus-bagus, dia duduk serabut. Tapi kalau kata aku, kalau Allah bagi segak macam tu, alhamdulillah lah. Ini Nabi kata tak ada hasad melainkan dalam dua benda. Lah hadis Muslim. Satu, orang yang Allah bagi kat dia Quran. Kalau kita teringin nak jadi lah, yang mana dia menegakkan Quran itu dengan baca, dengan apa, dengan mengajak, dengan apa, ana al-lail wa ana an-nahar, pagi dan petang. Kita pun tengok, kalau aku boleh baca Quran macam tu bagus. Tapi kadang-kadang bukan susah apa yang tu, mau dengan tak mau. Ada orang sampai pencen tak boleh baca Quran, lepas tu dia pulun, dia boleh kalau kata mau. Dalam sebahagian rawi, Saleh bin Kaisan dikatakan lambat dia mengaji ilmu hadis, tapi akhirnya boleh kat dia kalau kita nak baca. Kemudian Nabi SAW kata, wa rajulun atahu Allah Ta'ala malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Satu orang yang Allah Ta'ala bagikan harta kat dia, yang dia belanjakan harta tu pagi dan petang. Kita kata, kalau aku boleh kaya macam dia ni, aku ingat nak buat. Kita tanya masjid, siapa buat tu? Masjid, dia kata, ada orang seorang tu, dia buat businessman. Dia kata, kalau boleh aku kaya, aku nak buat. Hak ni kita tak ada buat lagi, dapat pahala. Kalau kita sungguh ada azam lah, kok kaya-kaya sungguh kita tak buat, tak tahulah kan. Ada orang masa awal dia kata dia nak buat lah, bila dia dapat duit sungguh dia tak buat kan. Yang ni kita kena ajak Allah Ta'ala. Dia kadang-kadang dia tak bagi sebahagian harta kepada kita, dia sayang kat kita. Dia kata, kalau aku dapat harta, tak tahu, aku tak pergi kerja dah, kerja duduk masjid dah. Dapat harta, hilang dia. Main masjid. Sebab itu orang yang banyak pahala ni orang yang belanja buat masjid ni. Masjid, berapa orang duduk sembahyang dalam masjid ni, tapi kita pergi buat masjid tu, utama negeri-negeri yang tak ada masjid. Orang duduk bagi kat Vietnam, Kampuchea,
Boleh kata kita ada duit sikit, kita bagi sikit ke dia. Mudah-mudahan ada bahagian ni dah. Duit kita belanja tentu habis. Hak kita makan. Tapi hak kita masuk dalam akaun akhirat, insya-Allah kekal di situ sehingga kita jumpa Allah Jalla wa'ala. Kata mereka ni, Nabi jawab kat mereka. Pas mereka bukan komplain, mereka kata Rasulullah, mereka ada lebih lah. Yang ni sahabat. Kita kena faham otak para sahabat ni, tu fikiran para sahabat ni dengan cara para sahabat, dengan jangan cara kita. Abu Dhar ni, rawi ni, dia ni adalah seorang yang saleh, tapi dia pernah minta jawatan kat Nabi SAW. Kita tak boleh fikir Abu Dhar pun gila jawatan juga, tak. Pasal dia minta jawatan bukan kerana nak projek, dia minta jawatan kerana dia nak khidmat lah. Kerana dia nak khidmat. Jadi dia tahu Rasulullah, tengok Rasulullah lantik, dia baik dengan Nabi. Nabi lantik orang tu, Nabi lantik orang ni, mai orang ni, Nabi lantik, mai orang ni, Nabi lantik. Dia hadut sebelah ni, Nabi tak lantik. Dia tanya Nabi, ya Rasulullah, tak lantik aku ke orang lain tak lantik? Nabi kita, ya Abu Dhar, inni uhibbuka kama uhibbu li nafs. Wahai Abu Dhar, aku sayang kau macam aku sayang diriku sendiri. Innaka dha'if, kau dha'if. Wa innaha amanah, jawatan ni amanah. Wa innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadamah, kerana di akhirat kelak merupakan kerugian dan penyesalan. Illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi ma alai, malaikat orang yang ambil jawatanku dengan sepenuhnya dan tunaikan jawatan, tanggungjawab tu. Tu aku tak mau lantik, tak boleh. Bahkan Nabi kata-kata jangan kenali harta anak yatim, bukan kerana dia nak curi, dia tak reti. Sekali dia salah kira, salah urusan. Kita kalau rasa kita tak boleh, kita jangan pegang jawatan tu, kita pergi pegang jawatan lain lah. Tapi jawatan Abu Dhar pun dah Nabi kata macam tu, dia tak pegang, tak ada apa. Tak kalau dia kecil hati, Nabi tak lantik dah. Sebab tu sahabat, kita kena fikir cara dia fikir. Bila Khalid bin Al-Walid, Nabi SAW, pada zaman Nabi lantik dah kepala perang ni. Mai zaman Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar lantik dah. Mai zaman Umar, hantar surat batal dah. Khalid dia kata aku pecat lah, aku lantik Abu Ubaidah. Khalid terima surat tu, duduk medan perang ni, nak habaq tak padan tentera duduk perang nanti kejap. Habis tentera perang, dia habaq sekarang ni Umar lantik Abu Ubaidah ganti tempat aku jadi tentera macam dia. Inni la uqatil min ajli Umar wa innama uqatil min ajli Rabbi Umar. Aku tak berperang kerana Umar, aku berperang kerana Tuhan Umar. Jadi tak ada masalah. Tapi pasal apa zaman lah payah sangat nak letak jawatan? Ni cerita negeri lain, tak terlibat lah. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Tidakkah Allah Subhanahu wa taala telah jadikan bagi kamu apa yang boleh kamu sedekahkan? Dia tanya, Nabi tanya, takkah Allah Taala dah jadi untuk kamu apa yang boleh kamu sedekahkan? Inna lakum bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya bagi kamu, bagi setiap kali tasbih, sedekah. Tasbih ni apa dah? Bukan biji tasbih no. Tasbih apa? Subhanallah. Tapi kita kadang-kadang kita tak perasan sebab kita tak hayati. Subhanallah, 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 subhanallah. Dia tanya baca apa? Baca subhanallah. Tahulah apa dia? Subhanallah. Maksudnya maha suci Allah. Maha suci daripada kekurangan, kelemahan, segala yang lemah tu maha suci Tuhan. Suci dia daripada segala yang tidak bersifat dengan sifat uluhiyah dan rububiyah. Jadi bila orang sebut subhanallah, subhanallah, besar, suci Tuhan.
Wa kulli takbiratin sadaqah. Setiap kali takbir adalah sedekah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap kali tahmid. Tahmid apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita ni bila kita sebut alhamdulillah ni tak cukup lagi. Hak Tuhan bagi daripada tadzak ni sampai sekarang ni nak kira tak cukup. Hak boleh kita bercakap, yang boleh kita dengar, hak boleh kita tengok, hak boleh kita makan, ada rasa. Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala. Tak dapatlah kalau kita fikir dengan kita yang kerdil ni. Haluilah kita ni nak dibanding bumi tu. Bumi pun begitu halus, bagaikan debu di cakrawala yang luas. Manusia besar mana? Kita minta, dia bagi. Dia bagi rezeki kat kita. Tak dapatlah kita nak hitung. Sebab itu Nabi SAW bila sujud, Nabi kata apa? La uhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Tak dapatlah aku ini nak menghitung pujian kepadamu. Engkau itu seperti mana yang engkau puji dirimu. Pasal tak dapat perkataan kita. Arab kata ajazal lisan, lemahlah lidah ini untuk mengungkapkannya. Sebab itu Aisyah radhiyallahu anha cari Nabi SAW pada waktu malam, cari Nabi sujud malam, Nabi salat, Aisyah pegang kaki Nabi, terpacak kerana Nabi sedang sujud kedua kakinya. Nabi kata, Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahu akbar. Sebab itu kita kena baca apa? Doa-doa Nabi ni. Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan redamu daripada marahmu. Wa bimu'afatika min uqubatik. Aku berlindung dengan kemaafanmu daripada hukuman. Wa bika minka. Aku berlindung denganmu daripada tindakanmu. La uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Tak dapatlah aku ini menghitung pujian kepadamu. Engkau itu seperti mana yang engkau puji dirimu. Allahu akbar. Sebab itu ada manisnya zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah. Dan setiap kali tahlil adalah sedekah. Tahlil apa? La ilaha illallah. Ada orang dia baca hadis ni, dah abang kita tengok ni, Nabi suruh buat sedekah tahlil. Tahlil tu maksudnya apa? La ilaha illallah. Orang Melayu yang kata tahlil tu kenuri. Ada tahlil sikit. Dia tak mana? Ha, nak pergi tahlil malam ni. Nak pergi tu nak tahlil. Tak ni pun boleh kata la ilaha illallah. Tak tahlil kenuri kata. Oh. Itu kenuri tahlil. Orang Melayu marah tu. Saya sebut dah. Tanam toge pun 2 hari danang, seminggu 3 hari boleh makan. Tanam mayat pagi malam makan dah. Macam mana? Kalau kita bagi makan kat keluarga tu tak apa, kita pergi habis dia pula. Wa amri bil ma'rufi sadaqah. Suruh dengan yang ma'ruf sedekah. Jumpa orang suruh semayang sedekah. Orang ni termasuk anak kita. Abang mayang lagi balung. Sedekah. Tanya isteri kita solat sedekah. Kita tanya suami kita, bang semayang nak pergi semayang sedekah. Tolong kejut suami pagi-pagi, bang bangun pergi semayang subuh. Sedekah. Dok main WhatsApp sampai pukul 2 tak semayang subuh. Subuh.
Siapa hak gelak mungkin dia pemain. Kata bangun solat, sedekah. Sedekah banyak lah lagi. Tengok orang nak parking kereta, jangan langgar, sedekah. Pasal itu ma'ruf, semua ma'ruf. Seorang dia buat benda ma'ruf. Abang, cik, tong sampah tepi tu, dia buang sampah merata, sedekah. Jangan ingat buang sampah luang tong sampah boleh dalam agama, tak boleh. Sedekah buruh dalam tong sampah, sedekah. Nabi kata ma'rufin sedekah, wa nahi an munkar sedekah, larang daripada yang munkar sedekah. Tengok orang cakap tak kena, kita larang sedekah. Polis tu banyak buat sedekah, menaknya ikut-ikut, sebab dia cegah daripada mungkar. Mudah-mudahan kalau mereka ikhlas. Kemudian Nabi SAW kata lagi, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, pada kemaluan seseorang kamu sedekah. Yang ni sahabat tak pernah dengar. Hak tadi tu okey lah, hak ujung ni macam lain sikit. Jadi sahabat tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatuhu wa yakuna lahu fiha ajr, wa yakunu lahu fiha ajr. Wahai Rasulullah, apakah jika seseorang kami mendatangi syahwatnya maka dia dapat pahala? Sahabat dia ingat tak ada apa mendatangi isteri. Kadang-kadang kuliah ni dia macam tak adil lah, pasal yang banyak ceramah ni ustaz kan, mendatangi isteri. Cuba abang, isteri mendatangi suami, sama lah juga kan. Jadi ceramah tu bila tak adil lah, semua ustaz ceramah, jangan derhaka suami, pasal ustaz yang ceramah kan. Tapi kalau kita adil kepada gender, kita berhabaq suami jangan mengurangkan hak isteri supaya balance antara dua-dua. Dia tanya, datangi syahwat pun sedekah. Nabi kata, ara'aitum law wada'aha fil haram akana lahu wizr. Nabi tanya, kalau sekiranya dia pergi letak nafsu dia tu pada tempat yang haram, syahwat dia tu pada tempat yang haram, dapat dosa ke tak? Yang ni dia panggil qiyas. Nabi buat satu perbandingan. Kalau pergi letak kat sana haram, dosa, tak kat sini dapat pahala ke tak? Pasal artinya dia letak kat sini kerana dia tak mau letak kat haram. Kerana manusia ini semua mereka perlu untuk melunaskan nafsu ini. Mereka orang ada masalah kot, dah tua dah 80 tahun tak apalah kan. Tu pun jangan main, ada Tok Wan 75 tahun kahwin 22 tahun. Gagah tak berkelahi dalam masjid ni. Jadi kalau sekiranya dia letak ke tempat yang halal, dia letak di tempat yang haram, dia dapat dosa. Kalau dia letak tempat yang haram, tempat yang halal, dia dapat pahala atau tak? Nabi qiyas. Pasal apa dia pergi letak tempat halal? Sebab dia nak elokkan, dia pergi letak tempat yang haram. Tapi kalau satu orang tempat halal haram sama ya bagi dia, kira kesempatan yang ada. Kalau ada lelaki yang macam tu lah, ataupun wanita yang macam tu, maka itu tak kira dapat pahala lah. Tapi kalau dia letak tempat yang halal kerana nak mengelakkan tempat yang haram, maka dia dapat pahala sedekah. Fakadzalika wada'aha fil halal kana lahu ajr. Yang demikian itu jika dia letak pada yang halal, maka baginya pahala. Jadi bila orang tanya, tidak lewat, kita bersedekah. Itu betul ya lah, dari segi istilah lah. Dia segan nak habaq, dia kata, awak lambat tidur kan? Allah, sedekah ya. Sedekah, Nabi kata sedekah, sedekah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini ada banyak fadilat ataupun faedah yang disebut dalam hadis. Nabi SAW nak bagikan satu gambaran umum agama. Pasal manusia ni tak sama keadaan dia. Ada orang dapat pahala kena sedekah duit, ada orang tak mampu sedekah duit. Dia mampu sedekah apa? Dia mampu sedekah tasbih, subhanallah, buat baik, ringan tulang,
Angkat orang, tengok orang nak ni, orang masuk, orang main masjid, okey, ni dah kosong, masuk, sedekah. Tapi kalau dia parking kereta sampai orang lain tak boleh masuk, sedekah ke apa? Tu tolong tengok sikit. Kita ni bila kita nak parking kereta, majlis ramai macam ni kan, sebut kan, kita tengok sikit kereta kita tu, orang lain tak boleh masuk, bukan semua kancil, ada juga zirafah. Jadi dia jadi kita jangan pergi duduk di tempat yang orang lain tak boleh masuk. Nabi bagi hak jalan. Nabi katakan, iyakum wal julus fit turaqat, jaga-jaga kamu jangan pergi duduk kat tepi jalan. Tapi kalau sahabat nak duduk juga, Nabi suruh bagi hak jalan lah. Jadi kita pun tambah duduk atas jalan, bagi hak jalan situ. Kalau apabila dibaca Quran, naklah kamu dengar padanya dan kamu diam. Namun di kalangan para ulama, termasuk dalam mazhab Imam Syafi'i, menyatakan bahawasanya dibaca, kerana ada riwayat Abdul Razak, Nabi kata jangan kamu baca la taqra'u syait illa fatihatul kitab, jangan kamu baca sesuatu pun melainkan fatihatul kitab. Cumanya orang tak ada satu tempoh hadis mana dulu, ayat mana dulu untuk jadi nasikh dan mansukh, maka berlaku khilaf para ulama dalam hal. Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia sangat tak bersetuju dengan orang yang baca di belakang imam ketika imam baca jahar. Sehingga Ibnu Taimiyah dia agak macam sikit tegaslah dalam hal ni. Dia kata macam dengan kaldai yang menanggung kitab. Dia kata bahasa dia tu bukanlah dia nak hina. Bila mana orang lain baca, yang kita duk baca, kita tak pergi dengar. Habis apa tujuan untuk imam baca kuat tu? Dia nak baca kat siapa kalau makmum semua tak dengar, duk baca ayat sendiri? Jadi tak ada faedah, dia kata. Tujuan tu imam baca kuat tu supaya bukan tu imam tu nak dengar, dia dengar dan sebab makmum juga dengar. Maka dengan itu Ibn Taimiyah tarjih dia tak payah baca. Kalau ada orang baca pun tidak menjadi masalah, kerana ia masalah khilafiyah. Kalau ada orang tak baca pun tidak menjadi masalah. Tetapi bagi rakaat yang sir, maka iaitu yang perlahan, rakaat yang ketiga bagi semayang yang jahar seperti Isya atau Maghrib, dan juga rakaat yang keempat bagi Isya. Demikian pada semayang yang sir iaitu Zuhur dan Asar, maka hendaklah kita membaca Fatihah. Azan awak.
Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal apa dia soalan, pasal apa Masjid Alwi semayang gerhana baca kuat sedangkan dia waktu siang, dan dia kata Nabi baca sahabat tak dengar? Pertama, pandangan dulu. Pandangan, ada dua pandangan di kalangan para ulama. Semayang gerhana matahari ni siang, adakah dibaca secara kuat ataupun secara perlahan? Dalam mazhab Syafi'i dan dia baca perlahan. Dalam mazhab Hanbali dia baca kuat. Adapun riwayat yang kata, yang disebut oleh Samurah bin Jundub, bahawasanya Nabi SAW semayang kusufi Asy-Syams walam nasma' lahu sautan, kami tak dengar Nabi baca tu, yang ni suara Nabi tu kami tak dengar. Riwayat ni diriwayatkan oleh Al-Hakim An-Naisaburi dalam Al-Mustadrak. Al-Hakim kata hadis ni sahih, memenuhi syarat Bukhari dan Muslim. Tetapi kenyataan Al-Hakim untuk kata hadis tu sahih, memenuhi syarat Bukhari dan Muslim, tak kuat. Sebabnya yang pertama, di dalam sanad itu ada satu orang yang bernama Tha'labah bin Abbad Al-Abdi. Tha'labah bin Abbad Al-Abdi, dia ni tak termasuk di kalangan rawi Bukhari ataupun rawi Muslim. Dia syarat nak jangan ala syurutil Bukhari atau asyurutul Muslim, maksudnya rawi itu rawi Bukhari dan rawi Muslim. Dia bukan, bahkan dia majhul. Maka dari sudut itu, maka dia hadis yang tak kuat untuk dijadikan hujah. Ada riwayat Ibnu Abbas. Riwayat Ibnu Abbas sahih, riwayat Muslim, di mana Ibnu Abbas kata, in khasafa asy-syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqama qiyaman tawilan faqama qiyaman tawilan nahwan min suratil Baqarah. Telah berlaku gerhana matahari pada zaman Nabi SAW. Nabi telah semayang dengan semayang yang panjang, berdiri panjang, dengan kadar lebih kurang surah Baqarah. Kata mereka yang kata baca perlahan, dia kata, Ibnu Abbas kata dengan kadar surah Baqarah. Artinya kalau Nabi baca kuat, dia kata Nabi baca surah Baqarah. Tapi dia kata Nabi baca dengan kadar surah Baqarah, artinya Nabi baca perlahan. Itu hujah dia. Hujah ni pun boleh diandai lagi. Mungkin Ibn Abbas duduk belakang, dia tak dengar, jadi dia tak dengar surah apa Nabi baca, dia agak saja mungkin. Sebab kenapa kita kata andai? Tak apalah, kita tak ada pandangan. Kerana ada riwayat yang sahih disebut juga dalam Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kusufi syam wa jahara bil qiraati fiha. Nabi sembahyang jadi imam kami bagi gerhana matahari, dan Nabi menjaharkan, menjelaskan bacaannya. Ada ini sahih. Maka menjelaskan bacaan itu kelihatannya kuat pada sisi kita. Kita tak. Demikian itulah mazhab Ali bin Abi Talib dan sebahagian para sahabat, dan demikian itulah mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun andaian bahawasanya semayang siang patut baca pelan, tak boleh. Semayang Jumaat siang tak baca kuat. Semayang raya siang malam, siang juga baca kuat. Hujah tu tak boleh ya. Hujah tu kita sembang kemudian.
Yang pentingnya tu imam semayang ikutlah di belakang tu. Apa lagi? Ada soalan pasal apa kita tak semayang apa? Istisqa ke ni? InsyaAllah kita tengok macam mana. Kalau sekiranya berterusan, kita akan semayang istisqa. Ada dua keadaan yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Satunya, Nabi semayang istisqa, Nabi keluar semayang, yang kita akan terangkan nanti kemudian. Satunya ialah Nabi tak semayang, tapi Nabi tengah khutbah, orang bagi tahu supaya Nabi doa. Itu yang kita buat di dalam khutbah kita. Yang tu pun boleh. Nabi tak buat semayang hajat minta hujan. Dia semayang minta hujan ni ada khas dia. Apabila Nabi duduk tengah khutbah, satu orang bangun, "Ya Rasulullah, halakatil amwal wanqata'atis subul fad'u lana, fad'u Allah an yaghithana." Wahai Rasulullah, habislah rosak harta benda. Tanya orang yang apa? Terputus habis perjalanan. Doalah wahai Rasulullah supaya Tuhan hujan, turunkan hujan. Dalam riwayat Bukhari itu dia kata, farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi. Nabi angkat tangan. Nabi ni dia khutbah Jumaat, dia tak angkat tangan bila doa. Melainkan ketika dalam hadis ni, apabila baginda sallallahu alaihi wasallam minta doa supaya diturunkan hujan. Baginda sebut, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turun pada kami hujan. Ya Allah, turun pada kami hujan. Ya Allah, turun kepada kami hujan. Kata sahabat, daripada tak ada awan, ada awan. Nabi tak habis khutbah lagi, hujan turun. Hebatnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Anas yang disebut oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Anas bin Malik kata, istasqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asyara bi dhahri kaffayhi ila as-sama. Nabi istisqa, minta hujan. Baginda mensyaratkan dua belakang tapak tangannya ke langit. Nabi ni, ulama bincang tentang doa. Pasal ada kalau Nabi doa macam ni, tapi dalam istisqa tu Nabi doa macam ni, Nabi pusing tangan. Bukan orang kata tu nak tolak tolak bala ke. Nabi buat dalam hadis. Sebabnya pertama mungkin dia nak isyarat supaya ubah keadaan. Sehingga Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim menyebut bahawasanya, maka di sisi ulama-ulama kami dalam mazhab Syafi'i dan ulama-ulama hadis juga sebahagian, Ibn Hajar Al-Asqalani juga menyebut bahawasanya kalau sekiranya minta dijauhkan bala, boleh dipusing belakang tangan menghadap ke arah langit. Kalau minta sesuatu, tapak tangan ke arah langit. Ini seperti yang disebut di dalam hadis. Jadi kalau kita tengok ada orang pusing tangan tu ketika dia berdoa minta supaya jauhkan daripada bala, ataupun minta jangan dimusnahkan negeri ataupun negara, maka yang demikian itu pernah dilakukan oleh Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kira apa ni? Apakah hukumnya sekiranya kita bermain badminton di Dewan Tok Kong Cina? Bayaran sewaan kod badminton tu mungkin digunakan untuk aktiviti keagamaan mereka. Adakah kita berdosa jika kita tengok kita sewa dewan ke kita sewa Tok Kong? Kalau kita sewa dewan, jadi kita bayar harga dewan lah, tak ada masalah.
Kemana dia nak guna tu, that is not our business. Melainkan zahir, dia kata secara zahir. Kalau zahir kita elak. Satu orang dia kerja dengan kita, ataupun kita sewa kereta pada satu orang, dia mungkin bukan Islam, dia dapat duit tu dia pergi kuil, itu bukan masalah kita, itu dia punya hal. Tapi dia kata sila bermain di sini dan bayar ke sini untuk aktiviti keagamaan kami, itu kita kena ada direct urusan dengan tu, itu dia elakkan. Macam mana nak hadapi dengan keluarga yang masih belum Islam? Contohnya nak solat, nak masak. Kerana keluarga ada masak babi di rumah. Apa jalan penyelesaiannya? Pertama, kita jangan makanlah hak babi tu. Kita makan sayur. Kita makan ikan. Dia mak kita. Kita nak kata apa? Quran kata, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua ibu bapa kamu berusaha supaya kamu mensyirikkan aku di dalam perkara yang kamu tidak ada ilmu mengenainya, jangan kamu taat kepada mereka berdua. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, berbuat baiklah kepada mereka berdua dalam urusan dunia. Kalau setiap kali jumpa keluar Islam, tak jadi masalah, kita jangan taat yang tu, tapi tang buat bagi ubat kat dia, bagi duit kat dia, bagi kebajikan dia. Hak ni semua kita kena cari makan, bagi hak ni kita buat kat dia. Dia kata hamai teman aku makan, dia makan khinzir, kita tak makan lah, kita makan ayam. Ni dekat-dekat sangat orang Melayu ni. Pinggan basuh lah, basuh ngayak lah, tak payah ambil tanah duk pergi masuk rumah dia pula. Basuh dengan tanah untuk khinzir ini pendapat dalam mazhab Syafi'i sahaja. Bukan saya kata pendapat tu tak terpakai, tapi di dalam hatta al-Imam Nawawi dia sebut di dalam Majmu' Syarah Muhadzab, dia kata bahawasanya yang kuat, pendapat yang kukuh ialah bahawasanya khinzir ni basuh macam biasa saja. Kerana hadis tu yang kata 7 kali tu, hadis tu sebut anjing. Idza walaghal kalb, apabila anjing jilat bekas kamu, ina ahadukum falyaghsilhu sab'a marat, bekas kamu basuh 7 kali. Jadi kata Nawawi, cuma mazhab Syafi'i dia kata kalau anjing 7, babi lagi teruk, jadi babi kena 7, itu andaian. Tapi jadi kalau kita pergi rumah mak kita ada pinggan, kita ambil, kita basuh ngayak apa semua, pinggan bersih, kita tak makanan lain, boleh ke tak? Boleh lah. Sebab tu kita kos di Malaysia ni kan terbang mahal dan mahal sikit, sebab dia basuh balik semua pinggan tu dengan air tanah. Tapi tak kata apa lah kan, dia mazhab Syafi'i kan, bukan kata salah, tapi dah dia pegang kaul. Kalau dia main kepelih, luah lah sikit. Bolehkah kita membuat kenduri berkhatan? Berapa kali dah tanya ni. Buat kenduri tak payah kait tangan khatan tu. Cuma dah ramai-ramai kot tak mau bagi budak terkejut. Kita ni pun satu hal, orang nak berkhatan yang nak pergi berimpun ramai-ramai, nak tengok apa? Lepas tu lah tak ada lah kan. Dulu orang buat kelambu, orang berkhatan kan, lah pakai doktor dah okey. Mai seorang duk selok tengok, mai seorang duk selok tengok, bentan lah, apalah, macam-macam. Tak ada satu pasal. Nak tengok hak dia buat apa, tengok hang sendiri lah. Jadi tak payahlah duk. Tapi kalau kita kenduri nak bagi budak tu happy, dia terkecut tadi ni, nak bagi makan ramai-ramai, tadi makan tak lalu, boleh lah. Atas dasar tu, bukan atas dasar berkhatan tu. Hukum berkhatan bagi budak perempuan, adakah dituntut? Khatan bagi budak perempuan khilaf. Sebahagian sarjana tidak bersetuju khatan untuk anak perempuan ini, walaupun ada pendapat kata menyokong khatan ni. Tapi hadis-hadis dalam hal itu sebab lain daripada hadis Ummu Atiyah
yang mana dia lakukan, bukan Nabi suruh, dia lakukan ya. Nampak macam dibolehkan jika sekiranya tak berbahaya, tetapi tidak ada satu suruhan yang jelas untuk budak perempuan. Tambahkan kalau sekiranya boleh memberikan kesan yang tak baik. Kalau tanya saya, kalau orang tak khatan budak perempuan okey ke tak, saya kata okey. Tapi kalau budak lelaki kena khatan. Saya hukum mengerjakan tawaf wada' selepas mengerjakan umrah. Ulama khilaf dalam hal ni. Sebahagian mereka kata bagi umrah tak ada tawaf wada'. Sebahagian kata ayat hadis Nabi itu umum, falyakun akhiru ahdihi bil bait. Hendaklah akhir keadaan dia sekali itu duduk yang akhir waktunya itu di Kaabah. Jika kita keluar daripada khilaf itu, maka tawaf wada'. Tawaf wada' lah. Cumanya orang Melayu ni dia petua pelik sangat. Dan tawaf tidung tak boleh, beli ayam tak boleh, beli beg tak boleh, duduk dalam bilik tak boleh, masuk dalam ambil, dia macam-macam. Siapa terlambat sikit pergi tawaf balik, yang tu dia. Bila kita tawaf masuk kita nak keluar, apa saja urusan yang membabitkan urusan nak keluar tak mengapa. Bila nak keluar, nak heret beg, tengok-tengok barang pula tak, beg pula barang terlebih, nak kena cari beg baru, beli beg pula berubah, boleh, semuanya boleh. Lepas pada tu gaya nak keluar, tunggu bah tak main-main lagi, tunggu ustaz terlena pula, boleh, tak ada masalah. Pasal kita memang nak keluar. Kalau terlena patah balik tawaf sekali bah tak main, kita terlena pakai tak balik dah. Kita suka hak benda susah. Macam orang hak duk fatwa, macam orang tawaf lah, tawaf terenjak sikit macam ni orang tempuh, kena tawaf balik pula dah. Lepas tu kena unduk, nak unduk apa? Penuh orang beribu. Tawaf dah makcik tu nak boleh satu pusingan pun bengah tak sangka dah. Ustaz kata kena pusing lagi banyak kali pula dah. Jadi kadang-kadang kursus haji ni tawaf tengok sikit lah. Jangan bagi pelik-pelik. Ada apa hukum seorang mengambil upah untuk hasil daripada orang menyuruhnya membeli suatu barang, dia meninggikan sedikit harga barang yang dia tak mengapa, ini termasuk dalam ujrah. Apatah lagi jika dia menggunakan modal dia, dia boleh mengambil. Pasal apa mahal sikit, dia kata aku pergi beli. Sama lah dengan orang-orang yang jual barang, dia tentu ambil harga kos. Harga kos tu tak semesti dia belanja duit, tapi kadang-kadang tenaga dah. Allahu a'lam. Ada lagi apa ni? Baru ni ada seorang ustazah mengajar di sebelah Masjid Alwi, memberi ucapan mengatakan tu kan ni, cek dia tak apa. Orang ni, orang jahil ni, kita susah, kita tak boleh anggap kita mesti perfect dalam semua perkara. Kita nak yang perfect. Zaman Nabi merintah Madinah, munafik ada. Nabi keluar pergi perang, sebahagian balik semayang belakang Nabi, tapi munafik. Nabi tu Nabi. Kita hak tak Nabi ni kadang-kadang macam-macam masalah ada, biasa kan. Kalau kita fikir nak serabut semua tak ada, tapi kita fikir bagaimana nak menangani masalah-masalah yang ada ni supaya dakwah kita sampai. Jadi mufti ke jadi apa macam-macam, nak kira aduan tambah tinggi dengan kita, tak larat nak dengar aduan SMS, aduan WhatsApp, aduan beretas kan. Tapi benda nak selesai tau, nak selesai. Kita semua cuba selesai. Ada orang gantung mana penceramah mana kat ni MPK tak ambil tindakan, saya mungkin terlepas pandang apa. Penceramah hak kata nak Serino Osman main neri Kedah. Tok Adam sekali turun Kedah.
Habang kat mufti, takkan mufti nak pergi buang benda tu. Dah kita nampak MPK tak benar daripada gantung juga. Buang lah. Pasal dia gantung tak legal, ambil buang je lah. Tak ada salah apa. Tapi habang tolong pejabat mufti buang. Saya duduk tepi tu dah tadi, abang tak buang. Tapi kalau poster rasmi, tak boleh lah awak turun. Kena tanya kebenaran dulu. Kalau orang pelekat tak tentu kalah dalam masjid, dapat tengok. Kadang-kadang orang menega nak masuk dalam masjid ni, dia tak barang, kempen barang apa semua. Tak boleh kempen barang dalam masjid ni. Tak usah kempen lah, kempen tempat lain. Masjid orang mai. Kalau kita boleh kempen, orang lain pun boleh kempen tak? Jadi masjid jadi pasar lah memang. Oh, ni ada pengumuman. Ustaz Mat Rizal minta tentang tadika sunnah. Sesiapa yang berminat menjadi guru boleh hubungi Ustaz Mat Rizal. Ada satu tadika yang pihak dia berbincang juga dengan saya. Mereka nak buka satu tadika yang insya-Allah English, Arabic dan insya-Allah amalkan sunnah Nabi SAW dibuat di Perlis ni, dan Ustaz Mat Rizal ambil tanggungjawab ni lah, dia akan buat. Jadi siapa-siapa yang nak jadi guru tu boleh hubungi dia. Tadika Islam Sunnah ni Ustaz Mat Rizal. Nombor ni nombor dia. Kau suruh sebut nombor dia. Hai. Ni nombor ni saya bagi ni. 0195446758. Tak tidur orang duk telefon siang malam pagi petang. 0195446758. Kod siapa nak jadi cikgu. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla rahmati kita semua insya-Allah. Terima kasih banyak. Tuan-tuan, kalau sekiranya panas ni berterusan, tapi tuan-tuan minta doa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, supaya Allah hujankan kita. Kalau tak hujan juga, insya-Allah kita Jumaat ni kita akan doa lagi, dan lepas pada tu kita akan sembahyang istisqa. Saya tengok taklah kritikal lagi kan. Ramai duk minum cendol tepi jalan pun tengok. Duk relax, bagus juga pandai-pandai ni minum cendol. Dia pula kata bagus kat atas. Terima kasih banyak, mudah-mudahan Allah Taala rahmati kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.